Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat sebegini, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang di mana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kepada kita untuk kita sama-sama belajar tentang satu suasana yang kita akan lalui lepas pada kematian kita nanti. Dan satu suasana yang kita nak belajar ini merupakan keadaan yang menjadi penting pada diri kita supaya kita termasuk di kalangan orang yang saadah, orang-orang yang berbahagia. Bukan kita termasuk di kalangan orang yang syakawah. Syakawah maksudnya orang yang celaka waktu mana kita menghadap di hadapan Allah. Para penonton dan sahabat-sahabat, kita perlu faham bahawa apabila kita mati nanti, maka kita ada dua saja keadaan. Sama ada kita di kalangan orang mukmin ataupun kita di kalangan orang yang selain daripada mukmin. Selain daripada mukmin ni maknanya orang yang fasik, orang kafir dan juga orang-orang yang muznib, orang yang hidup dalam keadaan berdosa. Dia orang Islam tapi dia buat dosa. Mana orang-orang yang demikian dia akan berada dalam keadaan kesengsaraan. Manakala orang mukmin lepas pada kematian kita ini, kita akan dapat kebahagiaan. Itu janji yang dijanjikan oleh Allah kepada setiap di kalangan kita. Hebatnya Islam ni, dia mengajar untuk kita bukan untuk hidup di dunia sahaja, tidak. Tetapi Islam ni dia mengajar umat dia supaya bagaimana untuk nak hidup di akhirat nanti. Itulah yang disebut dengan gambaran bagaimana hebatnya Islam. Islam dia tak mengajar untuk kita nak fikir tentang nak hidup di dunia je. Tak. Tetapi fikir sama kita macam mana kita nak hidup dalam kubur. Macam mana kita nak hidup di padang mahsyar. Macam mana kita nak boleh sampai peringkat kemuncak hidup kita ni, kita boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada gunalah kita kalau kita boleh hidup kadar untuk dunia saja. Di dunia ni kita duit banyak, harta benda banyak, pengaruh ramai. Tetapi bila kita masuk dalam kubur, semua tu hilang pada diri kita. Punca apa? Punca kerana kita ni fikir singkat. Jangan kita hidup ni fikir singkat. Biarlah kita hidup ni fikir jauh. Orang yang fikir jauh ni orang yang macam mana? Orang yang dianya nampak bagaimana akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu jauh lebih baik dan juga lebih kekal pada diri kami. Allah ajar pada diri kita ni supaya kita sentiasa hidup, kita fikir, aku ni bukan untuk hidup di dunia je, tetapi aku nak hidup di akhirat. Sehingga kan doa-doa kita pun kita sebut, Allahumma la insya illa insyal akhirah. Ya Allah, aku bukan nak hidup untuk dunia saja ya Allah, tapi hiduplah aku ni untuk di akhirat nanti ya Allah. Macam mana kita nak hidup di akhirat? Di dunia ni kita kena buat bekalan. Di dunia ni kita kena buat persiapan. Jangan sampai peringkat, saya sebut banyak kali lah di kalangan kita. Ramai di kalangan kita ni, bila masuk saja dalam kubur, dia mula datang satu sifat pada diri dia. Sifat apa yang kita berlaku di kalangan kita ni? Ialah menyesal. Menyesal yang tak sudah. Kita mula menyesal. Kenapalah aku waktu mana aku hidup dahulu aku tak buat amalan soleh. Kenapalah aku ni waktu mana aku ada peluang, waktu mana hidup atas dunia, aku tak ambil kesempatan dan peluang itu. Rasulullah sebutkan, Ightanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 masa sebelum datang 5 masa. Rasulullah kata, syababaka qabla haramik. Waktu muda sebelum kamu jatuh tua. Orang muda, jangan ingat kamu muda sepanjang masa. Jangan. Satu hari nanti kamu akan jadi tua, orang muda. Jangan kamu ingat kamu ni muda, kamu berkekalan dengan kemudaan kamu. Satu hari nanti kamu akan jatuh jadi tua. Ni saya sendiri ni. Kalau nak dibayangkan, dulu rasa baru je kita muda. Sekarang dah rasa dah orang panggil pakcik, orang panggil uncle, orang panggil macam-macam gaya dah pada kita. Datuk, macam-macam gaya dah orang panggil pada kita. Punca apa? Punca kita dahulu melalui masa muda kan. Tapi kalau kita ingat yang masa muda dahulu,
kita ni dalam keadaan khayal je pada kita. Kita terlupa yang kita ni akan jatuh tua. Suatu hari nanti kamu akan tua dalam hidup kamu. Kemudian bila lagi ambil peluang dalam hidup kamu, sihataka qabla saqamik. Kamu ambil peluang waktu mana kamu sihat sebelum kamu jatuh sakit dalam hidup kamu. Kamu ambil peluang. Orang sihat jangan ingat dia sihat sepanjang masa, jangan. Satu hari nanti kamu sakit, kamu akan jatuh sakit. Paling-paling tidak kamu sakit hati, senang ceritanya. Dalam hidup kamu akan sakit. Dua, dalam hidup kita ni. Yang ketiga, kamu ambil peluang warinaka qabla fakrik. Waktu mana kamu kaya sebelum kamu jatuh miskin pada diri kamu. Orang kaya dia kaya selama-lamanya ke? Tak, dia tak kaya selama-lamanya. Satu hari dia akan jatuh miskin. Walaupun dia harta benda banyak, walaupun dia dalam keadaan yang rumah dia besar, kereta dia mewah, dia miskin. Bila dia miskin? Miskin waktu mana orang tak peduli lagi pada dia. Walaupun harta benda banyak, duit yang banyak, tapi orang tak peduli pada diri dia untuk manfaat apa dengan duit yang banyak tadi. Ataupun dia ni rumah besar tapi tak ada orang datang. Rumah dia mewah, Allah saja yang tahu. Rumah dia makanan apa yang tak ada. Sampai basi-basi dah makanan kat dapur. Tapi nak sebutnya, kamu kaya tapi satu hari nanti kamu jatuh fakir dalam hidup kamu. Kamu akan jatuh miskin pada diri kamu. Miskin apa dia? Fakir pada diri kamu ni. Sehingga kamu tertanya-tanya, siapa lagi nak datang tolong kita? Siapa lagi nak bantu kita dan sebagainya. Ini dia akan jatuh demikian. 2, 3, 4. Dalam Islam dia ajar demikian. Bila lagi dalam hidup kamu yang keempatnya, wa faragaka qabla syughlik. Waktu mana kamu lapang sebelum kamu jatuh dalam keadaan kamu sibuk. Lapang kamu tu Allah jadikan kelapangan dalam hidup. Satu hari kamu akan sibuk. Sibuk bila? Pada diri kamu dekat nak mati sibuk. Dekat nak mati tu kelam kabut, Allah sajalah yang tahu. Dalam hidup kita. Sekarang lapang. Relax je, berenda je. Di taman-taman. Relax je dia. Petang-petang. Temenung makan goreng pisang je tiap-tiap hari. Misal contohnya. Hari-hari dalam keadaan lapang. Orang tanya, tak ada kerja ke? Tak. Habis sekarang ni buat apa? Saya ni sekarang tak ada dah. RTM dah saya sekarang. RTM apa dia? Rehat tunggu mati. Disebut demikian. Senang je pada diri dia demikian. Dalam hidup dianya biarkan masa berlalu. Quran tak baca. Kemudian derma pun tak buat. Kemudian tolong orang pun tak ada. Bantu untuk Islam ni pun tak ada. Tak berperanan dalam hidup dia. Menggerakkan jasad dia untuk memberikan peranan kepada kerja-kerja Islam. Dan akhir sekali Rasulullah sebut, wahayataka qabla mautik. Waktu mana kamu hidup sebelum kamu jatuh mati pada diri kamu. Orang hidup ni dia hidup selama-lama ke? Tak. Satu hari dia akan mati. Cuma lambat cepat je dah. Sampai ajal dia. Orang yang hidup umur sampai 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun dalam hidup masing-masing. 70, 80, 90, 100 tahun. Tak mati ke dia? Mati. Hujung dia akan berjumpa dengan mati. Bila dia berjumpa dengan mati, di saat mana dia berjumpa dengan mati, lepas pada mati itu benda apa? Yang dia kena fikir. Demikian. Yang inilah yang kita sedang bincangkan para sahabat-sahabat sekalian. Bila kita mati ni, kita kena tanya, roh kita ni berada di mana setelah mana kematian kita? Roh orang mukmin ni, dia berada di mana? Ini tajuk perbincangan yang kita sedang bincang. Yang kita kena faham, kita kena pergi ke tempat mana? Bagaimana kita nak pergi ke tempat itu? Amalan apa yang boleh menyebabkan kita boleh berada di tempat tu? Ada orang jawab, pergi ke syurga je lah Ustaz. Dia jawab demikian. Ya betul lah tu, pergi ke syurga. Tapi syurga yang bagaimana? Dia akan ambil kira juga. Macam kita kan. Orang kita dia kata, saya dah dapat beli kereta Merc, misal contohnya. Merc jenis apa? Saya dah dapat BMW, misal contohnya. Tapi BMW yang jenis lama ke yang jenis baru? Syurga pun sama juga. Syurga ni dia ada syurga yang paling highest, paling tinggi. Ada syurga yang paling rendah kedudukan dia. Rasulullah ajar, bila kamu nak berdoa, kamu berdoa syurga Firdaus. Rasulullah sebut demikian. Kenapa? Kerana ada orang yang masuk syurga yang rendah. Syurga rendah ni pun kita tak nak lagi. Kita nak syurga yang paling tinggi. Rasulullah ajar demikian. Macam mana kita nak dapat syurga yang paling tinggi itu? Pada diri kita ni. Yang inilah kita sedang bincangkan pada diri kita. Kemudian yang tak masuk ke syurga pergi ke mana? Banyak kita dah sebut sebelum daripada ni. Kita pernah sebut orang mukmin di mana tempat roh dia berada. Yang disebut dengan persemayaman roh-roh ini.
jasad kita tu dalam kubur lah. Jasad kita dalam kubur. Tapi ruh kita pergi ke mana? Ruh kita ni. Yang pertama, disebutnya kita berada dalam burung yang warna putih ataupun warna hijau. Tu kita bincang sebelum daripada ni. Berdasar pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Masuk dalam burung warna putih ataupun warna hijau. Yang berterbangan di saat sebegitu. Kemudian yang kedua berada di depan pintu syurga di sungai. Di sungai depan pintu syurga. Ini dalam perbincangan kita sebelum daripada ni. Yang tiga berada dalam syurga. Yang keempat hingga di dahan-dahan pohon di dalam syurga Allah. Ni yang kita sebut sebelum daripada ni lah. Yang kelima, roh-roh ni kat mana? Saling ziarah menziarahi roh-roh orang yang beriman sebelum daripada ni yang meninggal dunia. Kita mula cari datuk nenek moyang kita. Cari. Mana lagi nak jumpa semua. Keturunan-keturunan yang telah meninggal dunia sebelum daripada kita ni. Termasuk anak kita, termasuk suami kita, isteri kita, adik-beradik kita. Semua roh-roh orang saleh ni saling ziarah menziarahi. Cari. Sampailah berlaku hari kiamat. Nanti kita bincang sebelum daripada ni. Yang keenam, berjalan dalam syurga. Jalan-jalan dalam syurga. Roh orang mukmin ni disebutnya berada dalam syurga Allah. Berjalan dalam syurga Allah. Yang ketujuh, bersama dengan Nabi Ibrahim AS. Ini pun kita bincang. Dalam syurga tu bersama dengan Nabi Ibrahim AS. Duduk dengan Nabi Ibrahim AS dengan anak-anak kecil. Kemudian yang ke-8 berada di bawah pohon tuba. Pohon tuba yang disebut dalam sebelum daripada ni. Yang ke-9 berada di langit yang ke-7. Saya ulang balik ni dengan tujuan nak suruh kita dapat manfaat sama. Saya jangka ramai yang tak ingat dah. Dalam tajuk-tajuk yang kita bincang ni, sampai yang ke-9 tu kita berada dalam pohon di langit yang ke-7. Kemudian yang ke-10 berada di mana? Langit yang ke-7. Yang ke-10 berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah di langit, sementara yang ini hanyalah jasad yang ada di bawah ni, jasad yang belaka. Kemudian yang ke-11 berada di hadapan Jibril alaihissalam. Roh-roh ni berbeza-beza. Kemudian yang ke-12 berada di antara langit dan juga bumi. Di antara langit dan bumi, roh orang mukmin berada di kawasan tersebut. Di kawasan-kawasan yang demikian. Salman disebut, sesungguhnya roh itu jika keluar daripada jasad, dia bertempat di antara langit dan bumi hingga kembali kepada jasadnya berlaku hari kiamat. Ini pandangan yang disebut berdasar pada pandangan alim ulama sebut di mana roh berada. Berbeza-beza berdasar pada amalan masing-masing. Manakala yang ke-13, roh ini berjalan sekehendak hati dia. Pergi merang lama. Atas dunia banyak tersekat. Yang tu tak boleh, yang ni tak boleh. Tapi bila meninggal dunia, dia ikut ke mana dia nak pergi pada diri mereka tersebut. Kemudian yang ke-14, tempat yang mereka pergi tempat yang berbincang, tempat yang berbincang-bincang, tempat yang orang berkumpul, roh-roh mukmin berkumpul, dia pergi. Roh-roh mukmin ni berkumpul di mana? Dia akan pergi, bergerak di antara satu tempat ke satu tempat di antara saat yang demikian. Tak takut dah dengan COVID yang risau. Bila kita meninggal dunia, tak ada COVID dah dia panggil. Tak bimbang dah. Waktu mana kita masuk di kalangan lepas pada sesi soal jawab tu, berada dalam keadaan mana? Sibuk pergi berjumpa dengan kumpulan roh ni di antara satu sama lain. Kemudian disebut lagi yang ke-15 berada di mana? Di Barhut, terletak di negeri Yaman. Jabiyah terdapat di bumi Syam yang terdapat demikian. Disebut Jabiyah adalah tempat yang setiap tujuan setiap roh-roh yang baik. Di bumi Syria berkumpul di situ. Kemudian yang ke-16 tempat berada di lembah Mekah. Lembah di Mekah tu roh-roh orang mukmin berada. Di sekitar kawasan Baitullah Haram itu, lembah-lembah yang berada tu roh-roh orang mukmin yang berada di kawasan tersebut. Atau kadang-kadang bunyi bunyi kuat. Kadang-kadang bunyi macam-macam gaya lah. Yang berlaku ni nak sebutnya roh-roh yang dikumpulkan di kawasan yang demikian. Yang ke-17 berada di Telaga Zamzam. Disebut berdasar pada semua ni kita dah sebut dalil-dalil. Kenapa sebut Telaga Zamzam? Kenapa begini? Semuanya ada dalil yang pernah kita sebut sebelum daripada ni. Kemudian
Satu lagi, yang ke-18 berada di Ariha, di Palestin, di bumi Palestin yang berada tersebut. Pada malam ni kita sebut yang ke-19. Yang ke-19 berada di bumi orang-orang yang saleh. Di mana kawasan orang saleh berada, ruh orang mukmin akan berada di kawasan tersebut. Itu cara demikian. Yang ni disebut dalam Ibn Abdullah menunjukkan ke bumi seraya membacakan firman Allah Ta'ala. Dia sebut apa dia? وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya telah kami tulis di dalam kitab Zabur, sesudah kami tulis di dalamnya di Lauh Mahfuz bahawa bumi itu diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Di mana di tempat orang yang saleh berada, kawasan itulah ruh-ruh orang yang saleh dikumpulkan, dipanggil. Maksudnya apa dia? Kita meninggal dunia di mana? Di kawasan orang saleh ke di kawasan orang yang taleh? Di kawasan yang demikian. Kalau kita meninggal dunia di kawasan orang soleh-soleh, orang alim-alim saja, ruh kita ni di sekitarkan kawasan itu. Allah jadikan ruh orang mukmin tu dia letak di kawasan-kawasan yang demikian. Dengan tujuan apa dia? Dengan tujuan sentiasa dia melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebelum daripada ini. Dan pahala tu berterusan dapat. Misalnya contoh, tuan-tuan duduk kawasan yang di mana kawasan ini, misal contoh kita ambil Shah Alam ni. Shah Alam ni ramai orang saleh yang berada di kawasan Shah Alam, misal contohnya. Kemudian kita meninggal dunia. Roh ni akan berada di kawasan Shah Alam. Roh berada di kawasan Shah Alam. Kemudian roh orang meninggal dunia ni, orang yang saleh-saleh berada di kawasan Shah Alam. Kemudian dia tengok tiap-tiap mana, kali mana majlis ilmu yang berada, dia akan duduk, dia akan tengok suasana. Kemudian dia tengok amalan-amalan saleh yang dilakukan sebelum daripada ni, menjadi kegembiraan di kalangan mereka tersebut. Ini disebut demikian. Kemudian pada malam ni lagi, kita nak sebut lagi yang ke-20, berada di Ran Ya'il, disebut demikian. Yang dibawa, dinamakan Ram Ya'il daripada Wahab bin Munabbih Ibn Abi Ad-Dunya meriwayatkan bahawa roh-roh orang yang beriman yang baru dicabut terus dibawa naik kepada malaikat yang dinamakan Ram Ya'il. Dibawa pada malaikat yang dinamakan Ram Ya'il. Dia penjaga roh-roh orang yang beriman. Satu jenis malaikat yang kerja dia kumpul saja roh orang yang soleh-soleh tu, dia yang jaga kawan. Sampai bila? Sampailah berlakunya hari kiamat. Yang tu tempat yang ke-20 dipanggil demikian. Ini berdasar pada amalan lah. Amalan-amalan salih yang dilakukan Allah letakkan. Tidak kata Allah letak satu tempat saja, tidak roh ni. Tapi roh orang mukmin ni diseluruhkan, ditunggu dulu. Saat mana nak berlakunya hari kiamat, bila berlakunya hari kiamat baru dikembalikan balik pada jasad masing-masing. Kalau ditanya, roh arwah mak kita kat mana? Roh arwah ayah kita kat mana? Ini di antara tempat-tempat yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala letakkan berdasar pada amalan-amalan. Waktu mana mereka hidup, mereka dapat kedudukan yang sebegini pada mereka sebut. Masih diriwayatkan Ibn Abi Ad-Dunya, kali ini daripada Abbad Ibn Sa'lab yang bersumberkan daripada seorang daripada di kalangan Ahlul Kitab. Dia berkata, malaikat yang menjaga roh orang yang kafir bernama Daumah, disebut demikian. Roh orang kafir, penjaga pada roh orang kafir ni dia panggil Daumah. Manakala penjaga pada roh orang mukmin dinamakan Ram Ya'il, disebut demikian. Kemudian Ibn Al-Qayyim berpendapat bahawa masalah tempat bersemayam roh-roh setelah kematian ini. Ini pendapat yang ke-21. Pandangan yang tempat yang ke-21, Ibn Al-Qayyim dia menyatakan bahawa merupakan satu perkara, tajuk ni tajuk yang paling istimewa. Tajuk yang orang semua nak tahu. Sebenarnya mak kita, ayah kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia ni, roh mereka ke mana? Roh mereka ke mana? Roh orang yang saleh-saleh ni, ke mana tempat mereka sebut? Lalu dianggap perbincangan ini perbincangan yang paling istimewa, katanya Ibn Al-Qayyim, yang tidak dapat diketahui kecuali melalui pendengaran saja. Kita dengar daripada orang tu kata begini, orang ni kata begini, orang ni kata begini. Seluruh roh-roh orang yang beriman itu, katanya Ibn Al-Qayyim, senang bahasanya tempat dalam syurga Allah. Dalam syurga Allah. Baik yang mati syahid maupun yang tidak mati syahid. Mudah Ibn Al-Qayyim dia kata, senangnya kita sebut roh ni masuk dalam syurga terus. Roh masuk dalam syurga terus. Jika mereka tidak dihisap
kerana satu dosa besar. Itu pun dengan syarat mereka mati dalam keadaan yang mereka tidak ada dosa besar. Dosa besar apa dia? Dosa besar. Kalau kita kata dia ada dua, satu dosa kecil, satu lagi dosa besar di atas dunia ni. Dosa tinggalkan sembahyang, dosa besar. Dosa buka aurat, dosa besar. Dosa berjudi, dosa besar. Dosa akilur riba, dosa besar. Dosa apa lagi? Dosa besar ini sendiri. Dosa al-uququl walidain, derhaka pada mak ayah, dosa besar. Buat tatu, dosa besar. Kemudian apa lagi? Bahasa yang mudahnya pada diri kita. Minum arak, berjudi, berzina, ni semua dosa-dosa besar. Katakanlah kamu meninggal dunia dalam keadaan kamu ada dosa besar. Waktu mana kamu meninggal dunia tersebut, tempat kamu tidaklah ditempatkan dalam syurga Allah. Tapi roh kamu diazab dalam keadaan yang dijaga oleh penjaga roh orang yang buat dosa ni. Siapa dia? Di kalangan malaikat daumah yang jaganya, yang untuk diazab dan sengsara pada mereka sebut. Hal itu disandarkan pada hadis daripada Ka'ab, Ummu Hani, Ummu Bashar, Abu Sa'id, Damrah dan juga yang lain, juga disandarkan pada firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala sebut, fa'amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Sementara jika dia orang yang meninggal termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah ni, dia akan dapat farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Dia akan memperolehi ketenteraman, rezeki dan juga syurga yang paling kenikmatan yang Allah jadikan pada mereka sebut. Ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa amma in kana minal muqarrabin. Katakanlah kamu ni mati dalam keadaan kamu ni orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, orang yang hidup berusaha dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu mana kamu masuk dalam kubur, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Wangian semerbak pada kamu. Kemudian waraihanun, bauan kamu tu raihan, yang bau datang daripada syurga Allah, nikmat-nikmat yang datang daripada syurga Allah. Wa jannatu na'im, dan kamu dimasukkan dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan yang Allah sediakan pada diri kamu semua. Allahu Akbar. Amin. Mudah-mudahan kita lah meremang bulu roma kita ni. Kalau kita dapat nikmat ini dipanggil, mudah-mudahan kita dapatlah dalam keadaan demikian. Kerana sekeluar daripada jasad, katanya Ibnul Qayyim sebut, bila keluar saja roh daripada jasad kita ni, roh itu dibahagi pada 3 bahagian terus. Dia akan terbahagi pada 3 kelompok. Bila keluar roh kita daripada mata kita ni, keluar daripada jasad kita ni, 3 je keadaan roh yang berlaku. Yang pertama, al-muqarrabun, yang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita lah, amin, berada dalam syurga kenikmatan terus. Bila kita mati masuk dalam syurga terus, penuh dengan kenikmatan. Kemudian yang kedua, ashabul yamin, yang termasuk golongan kanan, ditetapkan baginya keselamatan. Ini di kumpulan yang kedua, ashabul yamin, orang yang mati dalam keadaan yang dianya dijamin tempat dia dalam yang selamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang demikian. Siapa-siapa ni orang-orang terpilih lah di kalangan kita. Mudah-mudahan kita lah, insya-Allah. Kemudian yang ketiga, al-mukadzib ad-dallah, dia panggil demikian. Al-mukadzibah ad-dallah, orang yang mukadzibah, orang yang pembohong yang penuh dengan kesesatan, yang hidup di atas dunia ni tak berfokus langsung. Yang ni yang jadi bahaya ni. Hidup atas dunia, sibuk dalam hidup dia tu sampai peringkat dia tak boleh nak jaga yang disebut dengan jalan agama pada diri dia. Mendapat hidangan air. Orang golongan yang dusta lagi sesat. Bila dia mati, dapat hidangan air mendidih dan dibakar di dalam neraka jahim untuk orang demikian. Firman Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan hati yang puas. Hati yang puas, lagi diredai di sisi Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu semua ke dalam syurgaku. Sekelompok sahabat dan juga tabi'in mengatakan hal itu dikatakan melalui lidah malaikat ketika mana dia meninggal dunia. Hal itu diperkuatkan dengan firman Allah Ta'ala mengenai mukmin dan keluarga Yasin.
disebut qila khulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun, dikatakan padanya masuklah kamu ke dalam syurga, dan dia berkata alangkah baiknya seandainya kaumku mengetahui keadaan diri aku ni sendiri. Keluarga Yasin tu kan keluarga yang waktu mana mereka dibunuh apabila mereka bersama dengan Nabi, dengan juga Rasul. Waktu mana di Antakiyah tu kan, cerita di kalangan 3 orang. Mula-mula 2 orang, kemudian dikuatkan dengan 3 orang. Bila 3 orang tersebut, mereka diikut. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah Nabi Rasul itu, kerana dia bukan nak gaji pun, dia bukan nak duit pun daripada kamu. Tapi dia nak apa dia? Ittabi'u man la yas'alukum. Orang yang dia bukan minta apa-apa pun daripada kamu. Tapi dia minta apa dia? Mudah-mudahan kamu diberi petunjuk oleh Allah. Dia bukan nak duit pun pada kamu. Kamu ikut dia tersebut. Lalu, waktu demikian, penduduk mereka tersebut bunuh pemuda ini. Bila bunuh pemuda tersebut, waktu mana dekat nak meninggal dunia tu, Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk tempat dia dalam syurga. Qila dkhulil jannah. Lalu dikatakan pada dia, masuklah kamu dalam syurga. Masuk kamu dalam syurga. Waktu mana dia nampak tempat dia dalam syurga tu, qala ya laita qaumi ya'lamun. Lalu dia kata, Allah alangkah bagusnya kalau kaum aku tahulah yang aku ni dapat syurga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Beruntunglah kaum aku kalau dia tahu yang aku dapat nikmat syurga. Allahu akbar. Dan orang mati syahid tu begitu. Orang yang berjuang Islam ni begitu. Bila dia nampak tempat dia dalam syurga tu, dia sebut terus, Allah kalaulah keluarga aku tahulah bagaimana nikmatnya lepas pada mati masuk syurga terus. Nikmatnya dapat syurga ni, nescayalah mereka ni tidak akan buat main-main hidup di atas dunia ini sendiri. Allahu akbar. Orang kita ni diingat ke hidup atas dunia ni main-main. Conteng gambar agung, gambar pemimpin-pemimpin kita tu, dia boleh tulis tu, babi dia boleh tulis. Dia boleh tulis bodoh dia tulis. Benda apa yang didapat? Manfaat apa yang didapat demikian? Penconteng-penconteng. Setiap tulisan contengan dia tersebut, semuanya balik pada diri dia. Habis orang lain semua caci maki dia, baca doa untuk dia. Tangan dia tu dalam keadaan yang bagaimana dia nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Orang yang jenis demikian. Ni punca apa dia? Hati ni masalah. Masalah dalam hati, tak puas hati sangat dengan agung, tak puas hati dengan pemimpin-pemimpin sebegini. Sehingga kan dicontengnya, tak puas dalam diri dia tu nak buat macam mana lagi? Pekik, lolong, buat macam-macam cara, tak dengar juga, akhirnya tulis, conteng di dinding begitu. Ini kesan daripada mana? Kesan daripada penyakit hati yang tak berkesudahan, dipanggil demikian. Dia ingat ke selamat ke dia? Tak. Kamu boleh jadi selamat daripada polis. Kamu boleh jadi selamat daripada yang dinamakan dengan apa dia? Daripada kejaran-kejaran manusia. Tapi kamu tak akan selamat. Waktu mana di akhirat nanti, Allah akan tutup mulut kamu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan yang akan cakap. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki kamu akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun. Dengan apa yang kamu kerjakan di atas dunia dahulu. Ini tangan yang akan sebut ni. Tangan yang akan cakap depan Allah. Orang yang conteng, mural-mural, gambar-gambar tu kan, yang kita tengok, dicontengnya gambar itu, vandalism lah senang cerita ni. Penyakit dalam jiwa dia tu. Tak puas hati dia dengan agung, tak puas hati dengan Tok Guru Haji, tak puas hati dengan Perdana Menteri, tak puas hati dengan orang macam Datuk Dr. Nur Hisham dan sebagainya. Conteng gambar-gambar demikian. Kemudian nak suruh orang semua tengok. Dia kata, puas hati aku bila aku boleh buat demikian. Kamu rasa puas hati, tunggu kamu di akhirat nanti. Tunggu kamu, tak payah tunggu di akhirat. Masuk kubur je. Kamu akan terseksa terus dengan keadaan yang kamu lakukan itu sendiri. Baik kamu taubat di dunia, baik kamu minta maaf. Banyak mana dah orang habisnya duit, masa, tenaga yang melukis tu bukan main lagi dengan tujuan nak suruh naik kebanggaan di kalangan masyarakat kita, pemimpin-pemimpin yang baik dan sebagainya. Tiba-tiba kita buat benda-benda yang sedemikian rupa. Tunggu di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Tak payah tunggu lama. Tunggu dalam kubur je. Tak payah tunggu dalam kubur. Dekat nak mati je. Kamu boleh tengok perangai kamu macam mana. Tangan kamu tu tegak sendiri. Tangan kamu tak kena gaya sebelum mati lagi. Tangan-tangan kamu akan dimusnahkan oleh Allah di atas kejahatan yang kamu kerjakan itu sendiri. Macam-macam gaya perangai orang kita ni dalam keadaan sebegini. Tu yang jenis conteng, yang jenis perangai akhlak yang buruk.
Kita boleh jumpa, tengok dalam tulisan-tulisan Facebook, dalam tulisan yang dilukis, dia buat macam-macam gaya. Orang tak kata, dia kata. Dia sebut, orang ni kata begini, orang ni kata begini. Benda-benda yang orang tak kata, tiba-tiba kita kata, kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kemudian disebut lagi, ada yang mengatakan bahawa hadis-hadis yang di atas hanya dikhususkan bagi roh-roh para syuhada, sebagaimana secara jelas disebut di dalam hadis lain. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai roh orang mukmin yang bukan mati syahid. Rasulullah sebut, sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian meninggal, pasti akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya dalam syurga Allah pada waktu mana, pagi dan juga malam hari. Siapa-siapa dekat nak meninggal dunia, Allah tunjuk tempat dia tu kat mana. Siapa-siapa nak mati di kalangan kita, dia boleh nampak terus. Ada setengah-setengah orang dia tengok tempat dia dalam syurga. Waktu mana roh dia naik. Sampai di halqam tu, dia tengok tempat dia dalam syurga tu, senyum terus. Puas hati aku. Hidup sekejap, tapi dapat syurga. Hidup dalam keadaan sebegini, menanggung ujian sebanyak ini, aku dapat syurga Allah. Puas hati dalam hidup dia ini. Orang mukmin dipanggil demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, mereka itu berada di langit yang ketujuh sambil mereka melihat di tempat tinggal mereka di dalam syurga Allah. Itu yang ke-22. 22 di mana roh-roh orang mukmin ini berada di mana? Di langit yang ketujuh sambil mereka melihat tempat mereka tinggal di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan yang Allah jadikan. Malam ni kita berhenti setakat yang ke-22. InsyaAllah kita sambung pada perbincangan akan datang nanti tentang mengenai gambaran suasana di mana roh-roh mereka yang meninggal dunia berada ini sendiri, insyaAllah. Saya ada program satu lagi, oleh kerana kesempatan kita pun terbatas, saya pohon kemaafan dalam kesempatan yang terbatas sebegini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada pertemuan yang baik ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا فإنك بنا راهم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.